ketika kehendak dan keinginan kita untuk melakukan dosa begitu kuat. Ketika firman Tuhan menegur kita, beritahu kita, dan kita tidak pernah peduli. Kita memilih keinginan untuk melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们， saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu di tempat ini. 我也感谢主，今天早上我能够在你们当中。 Bersyukur kepada hamba Tuhan dan juga majelis 我要谢谢在这里神的仆人及这里的知识， yang mengizinkan untuk saya melayani di dalam pertukaran mimbar PGTI. 今天是英华纪念交换讲台，使我有机会能够在你们当中传讲神的话。 Sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, 当我还没有分享神的话之前， maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. 在这里请允许我先自我介绍。 Kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang. 因为当我们没有认识一个人，我们不会来喜爱他、爱慕他。 Nah Bapak Ibu sekalian, ini keluarga saya. 弟兄姐妹们，这是我的家庭。 Saya bernama penginjil Eva Arisdiana. 我的名字叫 Eva Arisdiana 传道。 Puji Tuhan, saya melayani di Makassar dan bertemu jodoh saya di sini. 我感谢主，我在西江来侍奉主，并且在西江也找到了我的另一半伴 Jadi 侣。 suami saya orang Makassar. 因此，我的先生是西江人。 Dan puji Tuhan saya dikaruniai 2 orang anak. 我也感谢主，神赐给我2个儿子。 Ya demikian perkenalan saya. 我就自我介绍到这里为止。 Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema seri Hakim-Hakim yaitu Simson. 今天我们来学习一个主题，就是从4世纪讲到一个主体人物是参孙。 Mendasari perenungan kita terambil dalam kitab Hakim-Hakim dari pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16. 我们今天的主体再次的经文是4世纪14章到16章。 Saya tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi nanti akan ada beberapa ayat yang akan saya tampilkan dan itu menjadi perenungan bagi kita semua. 我不会整遍的读完它，但是稍后我会应用几节有关经文，作为我们今天的主体内容经文。 Nah Bapak Ibu sekalian, anak saya yang pertama, 弟兄姐妹们，我的长子， dia tuh sangat suka sekali dengan mobil-mobilan yang bernama Hot Wheels. 他是非常喜欢这个 Hot Wheels 玩具汽车。 Hot Wheels ini memiliki banyak seri dan bentuknya itu sangat unik-unik. 这种玩具汽车有很多的类型，并拥有独特的造型。 Satu kali ketika kami pergi ke supermarket, 有一次，当我们去超级市场的时候， dia bersama adiknya melihat Hot Wheels yang dipajang di dekat kasir. 他和他的弟弟看到在靠近收银处柜台附近正排列着 Hot Wheels 玩具汽车。 Nah Bapak Ibu, anak-anak kalau melihat sesuatu yang dia suka itu excited banget, senang sekali. 因此，弟兄姐妹们，我们大家都很知道，当小孩子看到他所喜爱的东西在哪里摆设，他非常的高兴。 Jadi kita bisa membayangkan 因此，我们可以想象到， bagaimana dia sangat senang sekali. 因此当时他们是何等的兴奋，何等的高兴， Dia memilah-milah dari depan sampai belakang. 以至于他开始从前排一直到后面，在那里仔细的观察与挑选。 Ada mobil yang sangat menarik yang dilihatnya itu. 所以他发现了有非常吸引他的一辆汽车， Dia berkata, Mami tolong belikan 他就 Hot 说 Wheels ini.：“ 妈妈，求你能买给我这辆 Hot Wheels 玩具汽车。” Saya mengatakan kepada anak saya, tanya dulu sama papi nak. 我就对孩子说：“先问过爸爸， Karena waktu itu papinya lagi check up. 因为当时他的爸爸正在做体检， Dan kemudian dia mencoba untuk video call papinya. 以至于他试试看用视频电话打给他的父亲。 Dan akhirnya diizinkan untuk membeli Bapak Ibu sekalian. 以后呢，就得到父亲的许可，就买下了。 Kami pun pergi dari tempat itu. 然后我们就离开这个地方。 Sambil menunggu suami saya untuk check up. 我们正在等待我的先 Setelah 生做体检， ditunggu-tunggu, 但是我们一直在等待当中， ternyata lama sekali. 原来还是很长的时 Kami 间 pun。kembali ke supermarket karena ada sesuatu yang harus kami beli.
以至于我们在倒回去到超级市场，因为我们忘记买了 Tapi apa 需 yang 要的 terjadi 需用 Bapak Ibu 品。 sekalian? 但是什么事情发生呢？ Ternyata 2 anak saya kembali berdiri di kasir, dekat kasir itu. 原来我的2个孩子再一次倒回来，再次靠近这个橱窗或者柜台前面。 Dia kembali di situ untuk melihat kembali kesukaannya itu. 他到那边开始在那里好好的挑选他所喜爱的 Hot Wheels 表。 Ternyata setelah dia memilah-milah kembali, ada satu yang sungguh sangat menarik perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. 那么当他在仔细的挑选，他又发现还有汽车这些再次来吸引他， Dia mencoba untuk merayu saya. 他就开始来在那里开始求我， Mami ayo belikan, Mami belikan. 妈妈，请你再为我买，再替我买。 Saya mengatakan enggak. 我告诉他不可以， Terus kemudian dia berkata apa Bapak Ibu? 他怎样说呢？ Oke Mami, 妈妈，好的， saya taruh mobil ini 我把这辆汽车放坐， tidak lagi di belakang, maaf. Saya taruh mobil ini di belakang. 我把这辆汽车放在后面。 Siapa tahu Mami berubah pikiran. 谁知道妈妈改变主意？ Wah Bapak Ibu, ternyata dia mempunyai keinginan, 原来弟兄姐妹们，他原来有这样的欲望， dia mempunyai kehendak supaya saya ini membelikan mobil itu. 他有这样的意念，好使我能够为他买给他、送给他这一辆汽车。 Saya mencoba untuk mengalihkan untuk pergi ke sana, tapi dia balik lagi Bapak Ibu sekalian. 我试试看带他离开这个地方，但是他仍然再次拉着我到这个柜台前面。 Ada sebuah keinginan dan kehendak. 在哪里？原来他有一个自己的欲望， Tapi saya mengatakan tidak. 但是我很确定的告诉他不可 Saya 买。 memberikan begitu banyak argumen kepadanya supaya dia akhirnya berhenti untuk meminta 我 membeli 在 barang. 那里细心的、多次的、不停的、不停的一直在那里推却，然后把我的理由告诉他，使他能够停止不再想要这个东西。 Kemudian tanpa dia pikir panjang, dia kembalikan itu barang yang dari belakang kemudian di depan. 以致最后呢，他再次不加思索，他把这个放在后面的汽车，再把它全移到前排来。 Dia mengatakan siapa tahu nanti ada yang beli Mami. 他就说：“谁知道呢？有人看中它，会把它买下来。” Bapak Ibu, terkadang manusia kerap sering sekali menggunakan keinginan atau kehendaknya untuk memaksakan sesuatu. 弟兄姐妹们，很多时候人类呢，他就是用他的欲望或者他的意志，为要达到他自己的目标。 Terkadang keinginan itu dimulai dari mata. 但是他所有的欲望呢，是开始于他的眼睛。 Seperti pepatah ketika seorang sedang jatuh cinta, dari mata turun ke hati. 因此，好像当一个人堕入爱火的时候，那有一句俗话说：“从眼睛进入他的心。” Sehingga hal itu mempengaruhi pikiran dan kemudian perbuatan dari orang tersebut. 以至于他的心影响这个人的思想和行动。 Misalnya ketika Hawa jatuh di dalam dosa, 例如说，当夏娃犯罪的时候， dimulai dengan melihat. 首先是从他先看开始， Dia melihat bahwa perbuatan jahat dan baik itu kelihatannya baik untuk dimakan. 他看到分别善恶树上的果子，却是可喜爱的。 Di saat hatinya sudah terpikat, 当他的心已经被吸引的时候， dia mengambil, 他就摘下来 memakannya, 吃了它， dan memberikannya kepada Adam. 然后再把它赐给他的先生亚当。 Mereka berdua telah melupakan perintah dan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. 他们两人都忘记了神在他们生命中的命令和旨意， Karena keinginan hatinya yang sudah terpikat oleh karena dosa. 因为他们的心已经被罪恶所迷惑了。 Demikian juga dengan Simpson. 同样的，参孙， Siapakah Simpson? 参孙是谁呢？ Nah, di dalam bahasa Ibrani, Simpson itu adalah matahari. 在希伯来文，参孙是小太阳。 Nah Bapak Ibu, ketika ibunya ini memberi nama, 当他的母亲给他取这个名字的时候， dia itu berharap bahwa Simpson nanti kelak menyinari banyak orang. 他很希望参孙以后能够成为照耀每一个人的小太阳。 Tidak ada orang tua di sini memberikan nama anak itu jelek.
我们知道做父母的给孩子取名的时候 Selalu 是选 ada 好的 artinya， 每一次有很深厚的含义。 Simpson pun demikian. 参孙也如此， Ketika ibunya memilih nama Simpson, 当他的母亲给他取名叫参孙的时候， berharap Simpson itu akan menyinari semua orang. 他很盼望这个参孙能够成为照耀每一个人的小太阳。 Tetapi sayang Bapak Ibu sekalian, 但是很可惜的很， Simpson justru melakukan suatu hal yang sebaliknya. 参孙所做的跟他的名字是相反的。 Dia kerap jatuh di dalam keinginan dan hawa nafsunya dimulai dengan mata. 他常常陷入在他的欲望和罪恶之中，从开始是以他的眼睛开始产生的。 Bapak Ibu terlihat 3 kali Alkitab mencatat. 在圣经里面有3处记载， Yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 起先是在士师记14章1到2节。 Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. 参孙下到亭拉，在哪里看见一个女子是非利士人的女儿。 Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambilkan dia menjadi istriku. 参孙上来禀告他父母说：“我在亭拿看见一个女子，是非利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。” Kemudian di pasal yang ke-16 ayat pertama. 接下来我们再看士师记16章1节。 Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. 参孙到了加萨，在哪里看见一个妓女，就与她亲近。 Kemudian di pasal 16 ayat yang keempat. 后来接下来我们看士师记16章4节。 Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. 后来参孙在索列谷喜爱一个妇人，名叫大利拉。 Nah Bapak Ibu sekalian melihat dari ketiga ayat ini. 然后我们从3节的经文来看， Simpson telah jatuh dalam dosa keinginan dan kehendak. 参孙已经跌入在情欲和他的意念， Yang dimulai dari mata, 是从他的眼睛开始的， kemudian menguasai hatinya, 然后已经掌控他的心， dan mempengaruhi akan pikirannya 以后呢就影响他的行为， serta perbuatannya. 已经影响他的生活和他的行为。 Yesus Kristus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 28. 主耶稣基督在马太福音5章28节那里告诉我们， Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. 在这里用印尼文最平常的翻译这样说。 Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu berahi, orang itu sudah berzinah dengan wanita itu di dalam hatinya. 马太福音5章28节，这是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。 Dan kemudian seorang penulis buku yang bernama John Stott mengatakan begini. 然后有一位作者 John Scott 他怎样说？ Dosa mata berhubungan erat dengan bagaimana kita melihat dan merespon godaan. Dosa ini tidak terbatas pada tindakan eksternal, tetapi juga mencakup pikiran dan hasrat internal. 眼睛的罪恶与我们如何看待和应对诱惑有着密切的关系。这种罪不仅限于外在的行为，也包括内在的思想和欲望。 Makanya ketika Simpson ditegur oleh orang tuanya untuk tidak mengambil wanita Filistin, ia tidak mempedulikannya. 因此，当参孙被父母斥责不要娶非利士女子时，他满不在乎。 Mengapa? 为什么呢？ Karena keinginan dan kehendaknya terlalu kuat sehingga satu teguran tidak mempan. 因为他的欲望和情欲太强烈，所以训斥没有起到任何的作用。 Bapak Ibu sekalian, terkadang kita juga pernah berlaku seperti Simpson. 有时候呢，我们也能够像参孙一样， Ketika kehendak dan keinginan kita untuk melakukan dosa begitu kuat, 正当我们的情欲和犯罪的欲望是如此的强烈的时候， ketika firman Tuhan menegur kita, 当神的话在那里责备我们的时候， memberitahu kita, 在那里提醒我们的时候， kadang kita tidak pernah peduli.
但是我们根本不在乎， kita memilih keinginan untuk melakukan dosa. 我们还是会选择我们要犯罪。 Nah Bapak Ibu, ketika Simson lebih memilih keinginannya, 因此，当参孙更加选择他自己的欲望的时候， dia kerap menunjukkan buah dari hasil dosanya. 因此他的行为显示出他罪孽的果效。 Sebagaimana firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 15. 正如主在雅各书1章4、5节所说， Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。 Nah Bapak Ibu, buah dari dosa yang dialami oleh Simson ini, 因此，当我们看因着参孙所犯罪所产生的这个果效， itu terlihat dari kehidupannya. 从他的一生里面很明显的告诉我们， Dia tidak berpikir panjang. 他从来没有再次好好考虑他的所作所为。 Kalau keinginannya tidak terpenuhi, maka Simson melakukan aksi-aksi yang begitu menegangkan kalau kita baca di dalam pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16. 如果他的欲望没有实现的话，那么我们看到从士师记14章到16章看到参孙是何等的残酷，并且强迫要实现他所要的一切。 Padahal Bapak Ibu sekalian, 其实 Simson itu adalah seorang nazir Allah. 参孙他是神的拿西尔人， Sebagai seorang nazir Allah, setidaknya Simson itu harus menaati beberapa hukum yang berlaku sebagai seorang nazir. 身为神的拿西尔人，参孙应该遵守拿西尔人的法律规则。 Yang pertama Bapak Ibu sekalian, 第一点， dia harus menahan diri dari segala bentuk anggur. 他应该要谨慎，葡萄树所结的都不可以吃。 Buah anggur, minuman, dan minuman-minuman keras yang lainnya. 不论是葡萄所结的果子不可以吃，清酒、浓酒也不可喝。 Yang kedua, sebagai seorang nasir, dia tidak boleh memotong rambutnya. 第二点，身为神的拿西尔人，他不可以用剃头刀剃他的头。 Karena Simson sebagai seorang nasir, maka sampai hari kematiannya, dia tidak boleh memotong rambutnya. 因为参孙是做拿西尔人的，因此他一生不能够剃头，一直到他死。 Dan yang ketiga, ia tidak boleh mendekati bahkan bersentuhan dengan mayat. 第三点，他不能接触实体。 Nah kalau dia bersentuhan dengan mayat, maka ia akan melakukan ritual yang begitu panjang Bapak Ibu sekalian. 如果他已经接触了实体，那么他应该再次要遵行赎罪戒、赎罪祭的这个祭祀仪式。 Dengan terpilihnya Simson sebagai nasir Allah, 参孙已经被选为神，成为神的拿西尔人。 dia memiliki tugas khusus bagaimana dia harus membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Filistin yang sudah 40 tahun menindas mereka. 他其实肩负着一项特殊的任务，就是要将以色列人从压迫捆绑他们40年的非利士人手中解救出来。 Sayangnya Simson tidak menyadari akan panggilan tersebut. 但是很可惜，参孙没有醒悟到他自己的使命。 Simson lebih memilih melakukan akan kepentingannya sendiri. 参孙更看重他自己的利益， Dia memuaskan keinginannya. 他再次满足他自己的意愿， Dia tidak pernah mau berpikir panjang 他从来不要考虑到他所作所为， dan kehidupannya selalu ingin membalas dendam. 然后他的一生只有不断的在那里要保护罢 Dia 了， tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. 他也没有再次以神的意念， Dia- 神在他身上所托付的使 Dia 命， tidak lagi Oh, melihat akan panggilan Allah, yaitu untuk membebaskan umatnya. 他也没有再次在乎醒悟到神在他身上的呼召是要解救这些以色列人从非利士人手中搭救出来。 Bapak Ibu, kalau kita membaca narasi dari pasal 13 sampai pasal 16, itu ceritanya itu semakin memuncak. 如果我们从士师记13章一直读到16章，我们看到他的这个事件越来越达到顶峰。 Dimulai dari pernikahan yang pertama dengan gadis Timna. 从第一件事情，他跟提娜的女子结婚， Keinginannya untuk mengingini akan wanita itu.
他的欲望要娶到这个菲利斯的女人。 Bahkan ketika orang tuanya melarangnya, Simpson tetap mengambil sebagai seorang 甚 istri. 至于当他的父母不答应的时候，他也想尽办法，一定要娶到这个提拿女子。 Bahkan dalam perjalanan menuju ke Timna, 然后我们看到，当他再次到这个路到前往这个提拿的路途当中， Simpson mencabik-cabik singa muda dan di mana kuasa Tuhan menguasainya. 在那里参孙再一次来撕裂一个年轻的石子，怎样神的灵在哪里大大的感动他。 Dan beberapa waktu kemudian Bapak Ibu sekalian, 因此以后呢， dia kembali menyimpang dari jalan itu dan melihat bangkai singa dan di situ terdapat madu. 当他再次回到要前往提拿的路途，他看到在哪里，在这个石室里面呢，看到有蜂蜜。 Apa yang dilakukan oleh Simpson Bapak Ibu sekalian? 他做什么呢？ Dia mengambil madu itu. 他就从石室身体里面取出这个蜂蜜。 Madu yang di mana di atas bangkai singa yang baru beberapa waktu lalu dicabik-cabik sama dia. 这个蜂蜜是在他刚刚已经撕裂的狮子尸体里面的。 Di sini dia mulai melanggar peraturan dari seorang Nasir. 在这里，他已经违背了他身为拿西尔人的法律规则。 Dia seharusnya menyadari bahwa itu salah. 他应该醒悟到这是不可以做的。 Ketika dia mengambil madu itu, dia Bahkan- seharusnya pergi kepada imam. 当他已经拿到了这个蜂蜜，他应该去见祭司， Tetapi itu tidak dilakukannya Bapak Ibu sekalian. 可是他却没有这样做。 Karena itu dibutuhkan 8 hari Bapak Ibu untuk melakukan bagaimana dia menguduskan diri dari bangkai mayat binatang itu. 因为赎罪祭的仪式需要经过8天的时间，才能够接近他从这个触摸实体的罪恶里面。 Terlalu lama 8 hari. 8天是何等长的一段日子， Keinginannya terlalu kuat untuk mengambil istri itu. 他愿意他的欲望要娶这个提拿女子的心是何等的强烈。 Apakah sampai di situ saja? 我们看是不是停留在这里？ Enggak Bapak Ibu. 还没有。 Ketika dia berada di Timna, dia mengadakan pesta. 当他在提拿婚宴的时候， Adat pada waktu itu, 当时 perjamuan kawin itu tidak terlepas dengan yang namanya anggur. 那么在婚宴上脱不了关系跟这个叫做有酒的地方。 Di sana dia juga melanggar hukum Nasir itu. 在这个婚宴上，他也违背了身为拿西尔人的规则律法。 Sekali lagi di sini Simpson mengabaikan akan hukum Nasir itu. 在这里，我们看到参孙已经不在乎他身为拿西尔人的身份， Tidak sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian. 不至于单单停留在这里罢了。 Ketika dia mengadakan teka-teki 当他再次给他们猜谜语的时候， dan singkatnya dia kalah Bapak Ibu sekalian. 长话短说，他就在那里发怒。 Apa yang tertulis dalam Alkitab? 圣经告诉我们什么呢？ Hakim 14 ayat 19. 在14记14章19节， Ada yang saya garis bawahi itu Bapak Ibu sekalian. 在哪里？我再一次有用红笔，有用颜色笔，再把它画下来。 Apa yang dikatakan? Sana Yesus Tetapi semana. amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah. 在哪里告诉我们，参孙发怒，就上夫家去了。 Apa yang dilakukan oleh Simpson ini merupakan buah dari keinginan dan kehendaknya sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 参孙所做的这一切呢，是因着他自己的意念欲望太强烈，以至于他没有再次考虑他的所作所为。 Bahkan di pasal yang ke-15 ayat 3, sekali-kali aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. 他很勇敢的在14记15章3节那里告诉我们：“这回我加害于非利士人，不算有罪。” Kita menemukan lagi di ayat yang ke-7 Bapak Ibu. 我们再来看15章7节。 Jika kamu berbuat demikian sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu.
你们既然这样行，我必向你们报仇，才肯罢休。 Di sini kita melihat bagaimana Simpson hidupnya berkeinginan untuk membalas dendam. 在这里我们可以看到，参孙的一生只不过是在那里不住的保护罢了。 Ketika orang Filistin melakukan ini, dia membalas. Ketika orang Filistin melakukan ini, dia membalas. 当非利士人做了这一件事情，他就保护；做这一件事情，他又保护。 Simpson tidak pernah menyadari akan panggilannya sebagai Nasir. 参孙从来没有醒悟到他身为拿西尔人的身份。 Simpson tidak sadar akan panggilan Allah untuk membebaskan umatnya dari penindasan orang Filistin. 参孙也没有醒悟到神在这拣选他、呼召他，让他能够搭救这些以色列人从非利士人的捆绑压迫当中解救出来。 Yang terjadi dia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa karena keinginannya itu. 所发生的是他不住的、继续的在那里一直犯罪。 Puncak dari semuanya itu Bapak Ibu sekalian. 因此，在这一切的顶峰上， Simpson takluk kepada seorang wanita yang begitu dicintainya. 那么参孙呢，他就降服于他所爱的妇人。 Menariknya Bapak Ibu, 3 wanita yang dekat dengan dia, hanya 1 wanita yang disebut di dalam Alkitab. 很吸引我们的是，在圣经里面3个他所爱的女人，只有一个女人的名字记载在圣经中， Yaitu Delila. 就是大利拉。 Kenapa kok cuma Delila saja yang disebut? 为什么就单单提到大利拉呢？ Nah Bapak Ibu sekalian, Delila ini memiliki makna lemah atau miskin. 大利拉她的意思呢是很弱的，是贫穷的。 Jika melihat konteks yang kita baca di dalam Alkitab, 如果从圣经的经文里面，我们仔细的来读一下， maka ini sesuai dengan kepribadian Delila. 那么这个经文呢，很符合大利拉的品格。这个名字很符合她的品 Ketika 格。 raja-raja Filistin mulai sudah tidak ada jalan lagi untuk mengalahkan Simpson, 当这些非利士国王已经没有办法再次能够来战胜参孙的时候， mereka mendekati Delila. 他们就开始靠近大利拉， Mereka mencoba menegosiasi Delila 他们就开始哪里在讨价还价， dengan satu janji 然后他们就应许大利拉一个条件， bahwa nanti raja-raja orang Filistin itu akan memberikan 1.100 uang perak kepada Delila. 那么告诉大利拉，菲利斯的国王他们将要给他1100块的银子。 Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, 因此我们可以想象到， kalau seandainya raja-raja itu ada 5, 菲利斯国王有5个， maka Delila akan mendapatkan 5.500 uang perak. 那么大利拉将要得到5500块的银子。 Uang yang tidak banyak, 虽然没有太大的数目， tetapi dengan sebuah iming-iming untuk mendapatkan uang. 但是已经给他这样的诱饵，让他可以知道我将要得到这个钱。 Delila mau mengorbankan orang lain demi keinginannya. 以至于大利拉为了钱愿意牺牲其他的人。 Tanpa sadar kehidupan kita pernah juga seperti Delila. 在不知不觉当中，我们也许也会像参孙一样， Kita mungkin tidak mata duitan, 我们也许不是贪财的人， tetapi demi sebuah jabatan, 但是也许为着一个地位， tetapi demi untuk pelayanan supaya saya dikatakan, wow hebat kamu. 或者为着一个侍奉，我们要听到人家称赞我们，喂，你是这样的好，你的厉害。 Kita mau mengorbankan orang lain demi apa yang kita inginkan. 因此，我们愿意不惜一切，牺牲他人，为要得到所有 Perhatikan di 的。 sini Bapak Ibu, semua fokusnya hanya pada diri sendiri. 在这里，请注意，我们在这里所强调的就是，我们的焦点都是集中在我们自己身上。 Makanya ketika Delila melihat akan fokus pada diri sendiri, dia mengkhianati Simpson. 因此，当大利拉把焦点关注在他自己的时候，他可以背叛参孙。 Ia merayu Simpson supaya Simpson menceritakan di mana kelemahannya. 他开始在那里诱惑参孙，好使参孙可以说出
他的软弱点在哪里。3 kali dia berusaha untuk mencari titik kelemahan Simson. 他3次不住的在哪里寻找参孙的弱点， Tapi pada yang keempat, Delila mulai merengek-rengek menangis. 但是在第4次的时候，大利拉开始在那里哀嚎痛哭。 Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. 你怎么能够说你爱我呢？可是你的心却不在我身上。 Nah Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang ada di 因此在 tempat 这里， ini. 我想请问在座的弟兄们， Bapak-bapak sangat mencintai para istri? Ada yang bersama dengan pasangannya? 弟兄们，我相信你们一定很深爱你们的妻子。在这里坐着有很多是夫妇走在一起的。 Nah Bapak Ibu, kalau istri menangis, Ciwan. bapak-bapak apa yang dilakukan? 当你们的妻子在那里哭泣哀嚎的时候，你们做什么呢？ Apakah bapak-bapak di sini, biar aja deh, mau nangis mau apa, urusan dia. 是否弟兄们，当你们看到你们妻子哭泣的时候，你们就说：“我不管你，你要哭就哭吧。” Sudah nangis, sudah matanya tuh sudah sampai bengkak-bengkak Bapak Ibu. Apakah kita sebagai seorang laki-laki tega melihat istri kita menangis seperti itu? 当我们看到妻子已经哭到眼睛肿肿的时候，我们是否忍心看到她这样哭下去吗？ Saya rasa di sini nggak ada 深信在座的弟兄姐妹们当中不会有这样的丈夫， bapak-bapak yang ada di luar sana. Yang ada. 也许在外面的丈夫会这样子。 Pasti kalau kita mengasihi istri kita, ketika istri kita menangis kita akan merangkul, menenangkan dia, betul tidak? 我相信在座的每一个丈夫一定是能够拥抱他的妻子，在那里安慰他、安静他，让他可以停止他的哭泣。 Kira-kira demikian yang Simson lakukan. 也许这就是参孙所做的， Tapi itu bukan istrinya Bapak Ibu sekalian. 但是这个大利拉并不是他合法的妻子， Karena cintanya yang begitu besar kepada Delila. 但是因着他这样的深爱大利拉， Akhirnya dia ditundukkan oleh seorang yang bernama Delila. 以至于他最后呢被大利拉下旨了。 Kata ditundukkan di sini memiliki arti direndahkan. 在这里所说的，他被降服，表示说他被轻看，他被瞧不起。 Ketika Simson ditundukkan hidupnya oleh Delila, berarti dia menundukkan diri kepada Delila yang sangat ia cintai. Padahal itu bukan istrinya. 当参孙被征服的时候，他愿意降服在大利拉的时候，其实这个大利拉不是他合法的妻子。 Simson tidak menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah yang telah memberikan hidup dan kekuatan kepadanya. 参孙并没有将自己的生命降服于赐给他生命和力量的神， Tetapi Simson menyerah kepada orang yang dicintainya. 可是参孙却在他的所爱的人面前，他降服了。 Simson melupakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu bagaimana dia harus membebaskan bangsanya dari bangsa Filistin. 参孙忘记了神在他身上的使命，就是要搭救这些以色列人从非利士人手中被解救出来。 Dan ketika Simson ditundukkan, dia ditangkap dan matanya dicungkil, dipenjara, dan kemudian dia harus bekerja menggiling. 因此，当参孙已经被征服了，那么他的眼睛就被挖出来，然后呢，再被迫做推磨的工作。 Bukan berarti ketika rambutnya Simson ini dipotong kekuatannya bisa hilang. 在这里并不表示，当这个参孙他的头发被剃光以后，他的力量、力气就可以消失了。 Tetapi kekuatan Simson itu terletak pada Allah yang bekerja melalui statusnya sebagai seorang nazir. 但是参孙的力量，他的力气是来自神在此已经拣选他身为拿西尔人的身上的身份。 Apakah dendam Simson berhenti sampai di situ? 我们看这个参孙的所作所为就停止到这里吗？ Bapak Ibu sekalian, di akhir kehidupan Simson dia mengatakan ini. 在参孙最后临终的时候，他却这样说： Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. 参孙在这里求告耶和华说：“主耶和华啊，求你眷恋我，上帝啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上
报那亡我双眼的仇。 Bapak Ibu, pertama di kalimat pertama itu doanya sepertinya baik-baik saja. 当我们看到他上一段的经文祷告，好像是很好的祷告文， Tetapi di kalimat selanjutnya itu merupakan satu bentuk rasa dendam di hatinya sehingga dia mengatakan akan kubalaskan kedua mataku, Bapak Ibu di situ dikatakan. 但是在接下来的祷告文告诉我们，他的心里充满着仇恨，并且他在这一次要报复以非利士人。 Sekali lagi di sini memperlihatkan buah dari keinginannya itu ada pembalasan, pembalasan dan pembalasan. 在这里我们可以看到参孙的一生呢，他的犯罪的果效就是不断的在那里报仇。 Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, 但是无论是这样的， Allah itu mengendalikan keadaan sehingga Simson itu menjadi agen serangan balik yang tidak disadari oleh orang Filistin. 神控制了反境，使参孙能够成为非利士人无一种反击的代理人。 Karena di sini ada campur tangan Allah pada zaman Simson yang menunjukkan kasih karunia Allah yang luar biasa, panjang sabar, terlepas dari kurangnya respon bangsa Israel. Allah bertindak murni karena kesetiaannya kepada perjanjian mereka. 在这里告诉我们，尽管以色列人没有做出对神的回应，但是神对参孙时代的刚毅，显示了神格外忍耐的恩典。神的作为纯粹出于对神与他的贤民所立的忠诚的约。 Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang nasir Allah yang seharusnya membebaskan umat Allah. 弟兄姐妹们，身为一个拿西尔人，他应该是拯救以色列人神的子民。 Simson bukanlah seorang pembebas yang menjanjikan. 但是参孙并不是神所仪表所应许的一个拯救者， Sebab Simson lebih memilih akan keinginan dan kehendaknya daripada melakukan keinginan dan kehendak Allah untuk membebaskan umatnya dari penindasan bangsa 因为 Filistin. 参孙更加选择利益与他胜过再次神所托付给他的使命。 Bapak Ibu, kehidupan Simson juga menjadi gambaran kehidupan kita, bukan? 参孙的一生也是成为我们每一个基督徒的写照。 Kita tidak ditindas oleh bangsa Filistin, 我们没有被非利士人所压迫， tetapi kita ditindas oleh dosa-dosa kita. 但是我们被我们自己的罪恶所 Kita 捆绑、所压 dipenuhi, 迫。 kita dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan dan kehendak kita. 我们充满着情欲、意念，充满着我们自己的意志， Keinginan mata, 我们的眼睛的意念， keinginan daging, 我们的肉体的意念， iri hati, 我们的嫉妒， balas dendam, 我们不断的要报 tidak 复， mau melakukan kehendak Allah. 我们不要再次遵行神的旨意， Yang ada hanyalah pemberontakan terhadap Allah dan lain sebagainya. 我们所做的不断的在哪里抵挡神，抵挡神。 Ini membuktikan bahwa kita tidak dapat lepas dari namanya penindasan dosa. 这表示说，我们不能够从罪恶的捆绑、压迫之下被解救出来。 Bahkan dengan perbuatan baik dan amal pun kita tidak dapat membebaskan diri dari penindasan dosa. 无论我们做多少多的善事，也不能够叫我们从我们的罪恶的捆绑、压迫之下被解救出来、被释放出来。 Lalu bagaimana? 然后怎么样呢？ Ada pembebas sejati yang dapat membebaskan kita dari penindasan dosa. 我们感谢主，因为真正的救主可以将我们从罪的捆绑中释放出来。 Dia adalah Yesus. 他就是主耶稣基督， Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 他是神降临人间，反倒虚举，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. 既有人的样子，就自己卑微，全心顺服，以至于死，却死在十字架上。 Apakah Yesus tidak memiliki keinginan? 是否主耶稣没有欲望吗？ Yesus memiliki keinginan. 耶稣也有欲望的。 Ketika Yesus ditangkap, keinginannya adalah Bapa, jikalau sebelum Yesus ditangkap, keinginannya adalah Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 当耶稣被捉拿之前呢，他就俯伏在地祷告说：“
我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思， Di 只 sini 要 kita 照你的意 melihat 思。从这里我们可以看到， bahwa Yesus tidak mementingkan keinginan tapi mementingkan keinginan Bapaknya. 主耶稣他在这里不是以自己的欲望和意志，可是他是以神的旨意为主。 Nah Bapak Ibu sekalian, kita orang yang percaya juga memiliki keinginan dan kehendak. 弟兄姐妹们，我们身为信徒，我们也有自己的欲望、自己的意志， Tetapi kita harus ingat panggilan kita sebagai seorang percaya. 但是我们必须要提醒自己，醒悟到我们是神所拣选、呼召，成为相信他的儿女的人。 Bagaimana kehidupan kita seturut dengan keinginan dan kehendak Allah. 我们怎样能够在我们的生活上成为神合神心意的信徒？ Apakah kita dapat melakukannya? 我们是否可以做得到吗？ Hanya di dalam Yesuslah kita dimampukan untuk menaklukkan diri dengan segala keinginan dan kehendak kita. 只有在主耶稣里，我们才能够靠主战胜自己。 Marilah kita terus melakukan keinginan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. 让我们在我们的一生当中，我们可以明白并且遵行天父的旨意，而不是按照我们的意志而行。 Amin.